أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفتي فيهم منهم أحدا ولا تقولن للشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربكم إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي إلى أقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. Dan demikian pula kami perlihatkan manusia dengan mereka agar mereka tahu bahawa janji Allah itu benar dan bahawa kedatangan hari kiamat tidak ada keraguan padanya. Ketika mereka berselisih tentang urusan mereka, maka mereka berkata, dirikanlah sebuah bangunan di atas gua mereka. Tuhan mereka lebih mengetahui tentang mereka. Orang yang berkuasa atas urusan mereka berkata, kami pasti akan mendirikan sebuah rumah ibadah di atasnya. Kelak ada orang yang akan mengatakan jumlah mereka 3 orang, yang keempat adalah anjingnya, dan yang lain mengatakan jumlah mereka 5 orang, yang keenam adalah anjingnya, sebagai terkaan terhadap yang gaib. Dan yang lain lagi mengatakan jumlah mereka 7 orang, yang ke-8 adalah anjingnya. Katakanlah Muhammad, Tuhanku lebih mengetahui jumlah mereka. Tidak ada yang mengetahui bilangan mereka kecuali sedikit. Kerana itu janganlah engkau Muhammad berbantah-bantah tentang hal mereka kecuali bantahan zahir sahaja, dan jangan engkau menanyakan tentang mereka pemuda-pemuda itu kepada sesiapa pun. Dan janganlah sekali-kali engkau mengatakan terhadap sesuatu,
aku pasti melakukan itu esok pagi, kecuali dengan mengatakan insya-Allah. Dan ingatlah kepada Tuhanmu apabila engkau lupa, dan katakanlah mudah-mudahan Tuhanku akan memberiku petunjuk kepadaku agar aku akan lebih dekat kebenarannya daripada ini. Dan mereka tinggal dalam gua selama 300 tahun dan ditambah 9 tahun. Katakanlah Allah lebih mengetahui berapa lama mereka tinggal di gua. Miliknya semua yang tersembunyi di langit dan di bumi. Alangkah terang penglihatannya dan alangkah tajam pendengarannya. Tidak ada seorang pelindung pun bagi mereka selain Dia, dan Dia tidak mengambil seorang pun menjadi sekutunya dalam menetapkan keputusan. Dan bacakanlah Muhammad apa yang diwahyukan kepadamu, iaitu kitab Tuhanmu Al-Quran. Tidak ada yang dapat mengubah kalimah-kalimahnya, dan engkau tidak akan dapat menemukan tempat berlindung selain daripadanya. Ahli kitab dan lainnya pada zaman Nabi Muhammad SAW. Menurut riwayat, ada beberapa orang Quraisy bertanya kepada Nabi Muhammad SAW tentang roh, kisah Ashabul Kahfi, penghuni gua, dan kisah Zulkarnain. Lalu beliau menjawab, datanglah esok pagi kepadaku agar aku ceritakan kepadamu. Dan baginda tidak mengucapkan insya-Allah yang maksudnya. Firman Allah, katakanlah Allah lebih mengetahui berapa lamanya mereka tinggal di gua, iaitu apabila engkau ditanya mengenai berapa lama mereka tinggal di dalam gua, padahal engkau tidak memiliki pengetahuan tentang hal itu, maka janganlah engkau berkata apa-apa. Tetapi katakanlah pada saat itu juga Allah lebih mengetahui berapa lamanya mereka tinggal di gua, miliknya semua yang tersembunyi di langit dan di bumi. Tiada yang mengetahuinya kecuali Dia. Aku hanya diketahui oleh makhluk yang diberitahu oleh Allah. Apa yang telah kami kemukakan ini kemukakan pula oleh beberapa ulama tafsir seperti Mujahid dan ulama salaf mahupun khalaf. Firman-Nya, alangkah terang penglihatannya dan alangkah tajam pendengarannya, iaitu sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala Maha melihat mereka dan Maha mendengar mereka. Ibnu Jarir berkata, kalimat itu memberikan pengertian yang positif, seolah-olah dikatakan alangkah terang penglihatannya, alangkah tajam pendengarannya. Adapun takwil daripada kalimah tersebut adalah Dia Maha melihat segala yang ada dan Maha mendengar segala hal, dan tiada sesuatu pun yang tersembunyi daripadanya. Kemudian diriwayatkan daripada Qatadah mengenai firman-Nya, alangkah terang penglihatannya dan alangkah tajam pendengarannya, iaitu tiada seorang pun yang lebih tajam penglihatannya dan yang lebih sensitif pendengarannya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ibnu Zaid berkata mengenai firman-Nya, alangkah terang penglihatannya dan alangkah tajam pendengarannya, Dia melihat seluruh amal mereka dan mendengarnya dengan sami'an basira, Maha mendengar dan Maha melihat. Firman-Nya pula, tiada seorang pelindung pun bagi mereka selain daripada Dia, dan Dia tidak mengambil seorang pun menjadi sekutunya dalam menetapkan keputusan, iaitu sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala lah yang mempunyai hak menciptakan dan memerintah, yang tidak dapat dibantah hukumnya. Dia tidak memiliki pembantu, penolong, sekutu serta penasihat. Dia Maha Tinggi lagi Maha Suci. Daripada Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, dia menceritakan bahawa Nabi SAW apabila khawatir kepada sesuatu kaum,
Baginda berdoa, Ya Allah, sesungguhnya kami menjadikanmu di leher-leher mereka, iaitu menghadapi mereka, dan kami berlindung kepadamu daripada kejahatan mereka. Hadis riwayat Abu Daud dan Al-Nasai dengan sanad yang sahih. Hadis ini memberi pengertian penjagaan diri daripada musuh dan kemenangan atas mereka hanyalah dengan pertolongan dan kekuatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Pencegahan kejahatan musuh itu hanyalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana sesungguhnya Allah lah yang mengetahui apa yang disembunyikan di dalam hati mereka dan apa yang dizahirkan. Hendaklah kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala daripada kejahatan musuh-musuh dan tidak berharap bertemu mereka. Dan apabila seorang hamba diuji, maka ia wajib sabar menghadapi ujian tersebut dan memohon keselamatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wabishah radhiyallahu an berkata, aku mendekati Nabi SAW hingga duduk di hadapannya. Kemudian baginda bertanya, wahai Wabishah, aku beritahukan kepadamu atau kamu yang akan bertanya kepadaku? Aku menjawab, tidak, akan tetapi beritahukanlah kepadaku. Nabi SAW lantas bersabda, kamu datang untuk bertanya mengenai kebaikan dan keburukan? Aku menjawab, benar. Nabi SAW kemudian menyatukan ketiga-tiga jarinya sambil menepukkannya ke dadaku. Setelah itu baginda bersabda, wahai Habishah, mintalah petunjuk pada hati dan jiwamu. Baginda mengulanginya 3 kali. Wahai Habishah, mintalah petunjuk pada hati dan jiwamu. Kebaikan itu adalah sesuatu yang dapat menenangkan dan mententeramkan jiwa. Sedangkan keburukan itu adalah sesuatu yang meresahkan hati dan menyesakkan dada, meskipun manusia memberimu fatwa dan membenarkanmu. Hadis riwayat Ahmad. Daripada Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, aku memohon kepada Rabbku, lalu Allah memberiku janji untuk memasukkan umatku sebanyak 70,000 dalam bentuk seperti bulan di malam purnama. Lalu aku meminta tambahan dan dia memberiku tambahan beserta tiap-tiap 70,000 1,000 orang. Lalu aku berkata, wahai Rabb, bagaimana jika jumlah itu tidak dipenuhi daripada orang-orang yang berhijrah daripada umatku? Allah berfirman, kalau begitu akan aku penuhi jumlah itu daripada Arab Badawi. Hadis riwayat Ahmad. Sadaqallahul Azim.